قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. Dan dinamakan sifat-sifat. Ya. Dan dinamakan sifat-sifat dari kodrat hingga kalam. Dinamo dengan sifat ma'ani. Ayat itu sifat yang bangsa atau pada zat, bukan sifat yang semata-mata reti dan ngerti saja. Jadi hak kita mengaji mari dah sifat nafsiyah 1, sifat salbiyah 5, sifat ma'ani 7. Jadi 13. Patah ada 7 lagi sifat maknawiyah. Maka jumlah paripurnanya cukup 20 sifat. Sifat nafsiyah wujud. Ambil dari para kita hingga siapa wahdaniyah. Nanti ya panggil sifat salbiyah. Kita mengaji dah. Adik anak ki dengan kata sifat nafsiyah. Kita tahu dah mengaji dah. Adik anak ki dengan kata sifat salbiyah. 5 sifat tu orang letak nama dianya sifat salbiyah. Kita tahu dah, kita mengaji dah dah. Hari ni habis sifat hak 7. Ambil daripada kudrat hingga sampai kala tu ialah sifat sifat ma'ani. Kita kata ada dinamakan sifat-sifat. Dinamakan sifat-sifat dari kodrat hingga kalam. Dinamo dengan takluk situ. Dinamo dengan sifat ma'ani. Ma'ani itu jamak daripada maknan. Maknan. Kalau gitu ya nak bila di sini 7 sifat. Sebab itulah ya datang dengan sirah jamak. Sifat ma'ani. Kalau gitu gapo dia sifat ma'ani? Iaitu sifat yang bangsa ada pada zat. Nak royak kata diri dia tu tiap-tiap sifat hak 7 tu. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, samu, basa, kalih. 7 sifat tu diri dia. Yang bangsa ada pada zat. Diri dia tak ada betul-betul duduk di zat Tuhan. Bukan sifat yang semata-mata reti dan sengerti saja. Bukan kata sifat yang bahasa kita reti saja. Iaitu sifat yang duk tangga amrun iktibari. Hak semata-mata reti saja tu dia panggil amrun iktibari. Hak tu bukan benar ada. Kita pernah tidak. Supaya sifat salbiyah hak 5 tu dia tak dikata ke sifat yang bahasa ada di zat. Ia kena kata sifat yang bahasa reti di zat. Atau sifat yang bahasa sungguh di zat saja. Kidai, bako, hingga sampai wahdaniyah atau sifat yang bahasa reti saja di zat. Diri tiap-tiap tu bukan kata ada duk di zat dah. Reti saja. Tapi reti di zat. Dia kena reti di muka. Dia kena reti di muka. Tu dia. Supaya kita reti luruh. Reti di buahnya. Ada kita reti luruh. Tak reti di muka tu, di muka ni. Tak, dia kena reti di muka. Diri luruh. Benda tak ada. Diri luruh tu benda tak ada. Luruh tu semata-mata reti saja. Reti daripada buahnya cabuk takar. Gembah turun bumi. Reti kata luruh. Bukan benda ada. Kok ada buahnya. Pohonnya. Bunyi syarat gembah tu.
bunyi suara. Bunyi suara buahnya tu gembah. Bukan bunyi suara luruh. Tu. Buahnya luruh mendengar ke tak? Luruh tak dengar. Luruh tu benda tak ada. Dia panggil luruh tu benda amrun iktibari. Kalau gitu benda amrun iktibari ni tak ada benda. Hanya kita reti saja. Maka kita kiyah-kiyah luruh, panye, pano, bola, kepek, aluh, besar. Semua tu bukan benda ada. Benda yang semata-mata kita reti di satu benda. Kepek, kita reti di kayu tu. Awak tu ke taruh gaji buat 4 segi tu kita reti kata kepek. Kepek tu benda ada ke tak? Tak ada. Reti saja di kayu. Kalau kita jamuh tak berasa kepek. Kalau kita jamuh berasa kayu. Kalau gitu puak hak pesen kita reti ni. Pesen kita reti saja ni. Dia panggil amrun iktibari. Kalau gitu sifat salbiyah hak 5 saat ni duk pekak ni. Kideh amrun iktibari. Reti saja ya. Namo bagi ketiadaan permulaan. Bako namo bagi tak sudah, namo bagi tak mukhalafah, namo bagi tidak supu. Bukan benda ada pun bila kita kata kudrat, satu benda hak ada di zat. Kalau kita kata gare tu masing, masing gare. Masing gare tu satu benda hak ada duk di gare. Nak bertira tangan tak boleh. Pedah satu benda hak ada duk di lado. Nak cerah tangan tak boleh dengan lado. Maka lado tu dia panggil zat. Pedah dia panggil sifat ma'ani. Gareh dia panggil zat. Masing dia panggil sifat ma'ani. Ada. Masing boleh tinggal gareh tak? Pedah boleh tinggal lado tak? Tak ada. Itu nak kayak kata puak tu sifat ma'ani. Ya bahasa menupai. Kata spekak ya tu. Pedah, masing tu spekak dengan kodrak, iradat. Spekak ya. Sama-sama sifat ma'ani. Tu dia. Jadi kalau di benda hak baru ni boleh letak nama so lagi. Pedah, masing tu. Iaitu arok so lagi. Arok. Arok so lagi. Kerana turuh dia. Tepat yang gantung. Tepat yang tupeda tu. Lado. Tepat masing tupe. Tupeda gare. Kerana turuh dia saat ni nak tepat kosong. Dia panggil jirim. Sebab itulah. Bila kita buat umum khusus. Tiap-tiap arok. Tentulah sifat kata. Bila benda tu orang panggil arok, boleh panggil sifat kata. Lek sifat, tiap-tiap sifat, nak kata arok tak boleh. Kadang-kadang sifat saja. Sifat tu boleh tak panggil arok. Tak boleh. Sabit kau tak boleh panggil arok sifat tu kerana turuh dia tu tak mengambil tempat kosong. Awak reti semua. Jadi makhluk ni boleh panggil belakang arok, boleh panggil sifat. Puak hak menupai, puak hak menupai. Kalau gitu gare, zat, atau jiring. Boleh kata. Lado, zat, atau jiring. Pedah masing, arok, atau sifat. Boleh kata belakang. Hak di makhluk. Hak di Tuhan kena kata sifat saja. Itu perangat takut lupa. Ada dek belik mogalah ni payah hati. Payah hati. Kalau gitu sifat yang bahasa ada pada zat. Sifat kudrat, iradat, hayat, samuk, bahasa kalih hak 7 sifat tu, sifat hak bahasa ada di zat. Duk di zat betul tu benar tu. Muga tu. Muga tu benar tu. Bukan sifat yang semata-mata reti dan sengoti saja. Sengoti saja bukan siapa tangga ada. Reti saja bukan siapa tangga ada.
Supaya kita reti luruh, bukan tak ada. Bukan ada. Supaya kita reti panjang, bukan benda ada. Panjang kita reti potong ni benda pasal itu. Reti panjang benda ni. Ada panjang? Tak ada. Reti baik benda ni bulat. Reti tak bulat. Ada bulat? Tak ada. Kalau kita tunjuk, kena ada muka tu. Tu nak gayak kata puak ni, puak hak kita reti saja ni dia panggil amrun i'tibari. Lagi pula puak ni kita nak dapat dengan hawasi hak lima tak boleh. Nak rasa dengan mata tak boleh. Boleh tak? Boleh tak rasa dengan mata? Panjang, pandok, kepek, bulat. Nak rasa dengan telinga boleh tak? Tak boleh. Nak rasa dengan tangan? Tak boleh. Nak rasa dengan lidah? Tak boleh. Tak dapat dengan hawasi hak lima. Ada apa pedas? Nak rasa dengan mata? Tak boleh. Nak rasa dengan telinga? Tak boleh. Dengan lidah? Sampai dia panggil ada maka tu. Tu cok dah tu dengan lidah kita. Bila hak cok, bila bertepuk salah satu daripada hawasi hak lima, orang panggil benda tu benda itu. Cak merah lado. Cak merah lado tu. Lado. Zat cak merah dia. Merah dia boleh tinggal nak lado. Tak boleh. Merah dia kena duduk tupai lado. Merah tu benda ada ke tak? Ada. Dia panggil sifat ma'an ni merah. Tahu mana kata ada? Kita dapat dengan mata. Dapat dengan mata. Kita tengok nampak merah. Arti kata kita dapat dengan salah satu daripada hawasi hak lima. Maka tiap-tiap benda. Mana kalau kita dapat dengan salah satu daripada hawasi hak lima, orang panggil benda tu benda maujud. Benda tu benda adalah benda. Kalau kita dapat dengan hawasi hak lima, benda tu benda tak ada. Hanya dia panggil benda sungguh saja. Benda reti saja. Amrun i'tibari, benda kira-kira saja. Bukan tak ada. Bukan tu. Tepuk tak berasa, dengar tak bunyi, tengok tak nampak. Tak ada benda tu. Lagi pula sifat ma'ani hak kita. Kudrat. Sifat kudrat hak ada di kita, orang hak gagah. Sifat iradat hak ada di kita, hak orang tak nyanyuk ni. Sifat samuk basah hak ada di kita, orang hak tak buta tak tuli ni. Sifat kalih hak ada di kita, bagi kita orang tak bisu ni. Muka tu benda ada. Benda ada muka tu. Tapi boleh tak kita dapat dengan hawasi hak lima? Boleh tak? Tengok tak nampak gerai kita. Jamah tak berasa gerai kita. Dengar tak bunyi gerai kita. Tapi benda tu benda ada. Tu nak royak tak benda, tiap-tiap benda ada. Hak kita tak dapat dengan hawasi hak lima, iaitu sifat ma'ani yang ada bagi diri kita. Lain pada tu kita dapat lakukan. Sifat kaleh hak ada di kita ni. Bagi kita hadap kecek gagang ni hak tak bisu. Ada sifat kaleh lah dalam luar tekak kita ni. Dia panggil satu arak duk gantung di anak lidah. Tengok nampak tak? Tak nampak. Dengar tak bunyi. Kau dengar suara. Suara bukan sifat kaleh. Kaleh lafzi. Kita nak faham ni. Dengar sahabat bunyi suara dengan sahabat hatu. Ada hak ni. Ada enjin yang dalai. Ada sifat perkata hak duk dalai. Orang bisu dia tak ada hak tu sampai tak boleh kecek. Sampai tak boleh kecek. Kalau gitu puak tu tak ada. Ada benda. Sahabat dia kata sifat yang bangsa ada pada zat. Ada duk di zat Tuhan betul-betul. Sama-sama kodeng. Zat Tuhan sedia kalau lagi ada. Ada dia tak ada dulu. Ada dia tak lalu kok tak ada dulu. Ada kita lalu kok tak ada dulu.
Ada makhluk lalu kok tak ada dulu, tak ada dulu lepas tu ada. Tak ada dulu pada ada. Tauhid ada dia tak lalu kok tak ada dulu dah. Ada semua. Aku tak bila nak sakak masa tak boleh. Ada yang tak lalu, tidak ada permulaan. Itu benar koding lagu tu. Sifat ma'ani dia, kudrat dia, iradat dia, samuk dia, basar dia, kalai dia tu. Koding juga sama-sama koding dengan zat. Siapa dia dok bawa dia? Sifat ma'ani Allah hak 7 tu. Zat dia dok bawa. Zat Tuhan dok bawa. Zat dok bawa. Dia nak tera tangan daripada zat tak boleh. Supaya merah nak tinggal lada lah tak boleh. Supaya masing nak tinggal garai tak boleh. Supaya manis nak tinggal sakar tak boleh. Supaya tu lah. Sifat Allah pun lagu tu lah. Nak tinggal zat tak boleh. Nak pecek tu baik tak boleh daripada zat. Tu yang panggil benar pasal sifat. Bila benar sifat, dia tak cerah tangan dengan zat. Tak boleh nak pecek. Tak boleh nak pecek. Tu kita mengaji di dalam ilmu matalik. Dalam matalik yang 7. Dia bercara sifat-sifat. Benda bahasa sifat ni, dia nak nusuk di dalam jiring tak boleh. Dia nak tubaik daripada jiring pun tak boleh. Dia nak nusuk lagu mana nusuk? Pisau tekah lada tekah putih tu hijau. Boya masak merah, hijau dulu ke kana. Keduk nusuk dia lah lada tu. Entah. Hilal. Hilal boleh menusuk tak boleh. Tu dia. Wah 5 tekah yang masak itu putih. Boya manis masak manis. Masak dulu ke kana. Duk menusuk lewah 5 tu kana. Dah. Ane kata lah ana. Zaidu maqam matakal makamuna mapakala rumah kodi milahana. Mampakka kamuna. Tu je lah duk cara puak tu. Tak apa sikit lagi kita mengaji. Nak alih ni dulu. Alih ni dulu. Ada alih ni kita pergi kok mau pulak pergi kok mengaji kita dah hidup ni. Tu kata sifat yang bahasa ada pada zat Allah. Bukan sifat yang semata-mata reti. Dan ngoti saja ada. Hak sifat hak bahasa reti saja tu sifat ma'ani. Sifat salbiyah, sifat nafsiyah, hak bahasa reti saja. Reti saja lihat. Tu dia. Supaya bulak paik buat tu. Dia panggil sifat yang bahasa adami. Hak ni dia panggil sifat yang bahasa maujud. Lagi pula wujudi. Dan ada lagi 7 sifat yang dinamakan dia dengan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah. Maknawiyah tu dia nasbuh daripada makni tu. Maknan maknawiyatan dia buat nasbuh. Yang dibahasakan kepada ma'ani. Dengan sahabat ada sifat ma'ani tu adalah sifat maknawiyah. Itu di sisi ahli sunnah. Di sisi Mu'tazilah tak ada. Maknawiyah tak ada hak dia. Sabit kuat tak ada maknawiyah. Kerana ia nafi sifat ma'ani. Mu'tazilah. Mu'tazilah yang nafi Tuhan tak ada kali sifat ma'ani bagi Allah. Cuma di Mu'tazilah yang kata lagu tu. Apa Tuhan kuasa? Kuasa dengan apa? Kuasa dengan zat dia. Apa Tuhan dengar? Dengar dengan apa? Dengar dengan zat dia. Apa Tuhan tengok? Tuhan melihat. Lihat dengan apa? Lihat dengan zat dia. Dia kata. Tuhan berkecek. Kecek dengan apa? Berkecek dengan zat dia. Zat dia yang bahasa boleh kecek. Zat dia yang bahasa dengar. Zat dia yang bahasa melihat. Zat dia yang bahasa kuasa. Tuhan tak ada royak kata aku ada satu sifat. Sifat berat. Apa tu aku kuasa. Dengan sahabat ada hak tu lah aku kuasa. Tak ada. Itu lagu. Ahli sunnah yang jawab kata
tak boleh nak kata Tuhan tu dengar. Malaikat kena ada humi bagi boleh dengar. Mana humi bagi boleh dengar? Sama. Sifat sama. Tuhan tak boleh tengok. Malaikat kena ada humi bagi boleh tengok. Iaitu basar. Itu ahli sunnah. Tuhan tak boleh berkecek. Malaikat kena ada humi bagi boleh berkecek. Iaitu kalam. Sahabat tu yang menyabik kata, tiap-tiap sifat saat itu ada bagi Allah. Dengan ada kudrat tu dia kuasa buat muka, buat langit bawah ni. Mu'tazilah kata tak, buat dengan zat dia. Zat dia bahasa kuasa. Tak ada apa. Jangan duk nafi sudah. Jangan duk nafi kata ya tak, Tuhan tak bersifat dengan sifat kudrat. Lepas tu dia lemah. Tu bau kafir. Tuhan tak bersifat dengan sama. Tak ya tuli. Tu kafir. Tuhan tak bersifat dengan kalah, dia bisu. Tu kafir sudah. Orang panggil yang menyabik dia menafikan sifat ma'ani Mu'tazilah serta dia menyabikkan sama ratus sifat dia panggil. Yang menyabik sama ratus sifat. Tuhan dengar, Tuhan kuasa, Tuhan melihat, Tuhan berkecek. Tu dia panggil sama ratus sifat. Ngerti tak dengar? Dia tak biasa masuk dalam medan ni, payah sikit nak dengar. Tapi dia duduk ngalamu, dia reti. Itu dia. Kita mengaji ilmu usul. Ilmu usuluddin. Dan ada lagi 7 sifat jadi nama ke dia dengan sifat maknawiyah. Gapo dia maknawiyah? Iaitu maknawiyah namu bagi ada sifat ma'ani. Dan berekenyo sifat ma'ani dengan zat Tuhan. Dia kilah. Dia panggil nama bagi ada sifat ma'ani. Itu satu kaum. Dan berekenyo itu satu kaum. Dia sifat maknawiyah ya kilah 2 kaum. Ini kata namu bagi ada sifat ma'ani dengan zat Tuhan. Ini atas bawa ke satu ulama. Gapo dia maknawiyah? Sifat maknawiyah ialah namu bagi sifat ma'ani di zat. Namu bagi ada sifat ma'ani di zat. Kalau sifat ma'ani itu tak ada di zat, duk suku cara dia. Tak jadi kerja gapo. Tuhan nak buat kerja tak boleh. Kudrat ada tapi tak ada duk di zat. Kita kata gitu. Tak ada duk di zat, duk suku. Kudrat duk suku cara dia, zat duk suku tak boleh buat kerja. Sama ada tapi tak ada duk di zat. Sama duk cara dia, zat duk cara dia tak boleh tak dengar juga Tuhan. Basar ada tapi duk cara dia. Zat duk suku. Sifat basar duk suku. Tak boleh tengok juga tu. Tak melihat juga. Nak kata Tuhan yang melihat saat itu. Melihat dengan sifat dengan sabak ada sifat ma'ani itulah. Dia boleh melihat. Kalau gitu tak ada ezat Tuhan yang melihat. Tak ada ezat Tuhan yang dengar. Tak ada ezat Tuhan yang berkata-kata. Dengan sahabat ada sifat ma'ani di zat. Boleh tak kita kata merah atau pedas saat ni dia duk suku pada lada. Lepas tu kita kata keadaan lada ni ya pedas, boleh tak? Tapi pedas duk suku. Boleh. Tak pedas lada tu. Bila pedas tu ada duk di lada tu lah baru boleh kita kata keadaan lada tu yang pedas. Kalau pedas duk suku tak boleh kita kata lada tu pedas tu. Tak boleh. Apa? Pedas tak ada oleh dia, pedas duk lain. Ini cepat tu lah. Tuhan boleh buat semua mungkin ni dengan siapa ada sifat makni duk di zat dia.
iaitu ada sifat kudrat. Sebab itu kita kata keadaan Allah Ta'ala tu yang kuasa. Dengan sebab sifat kudrat tu ada duk di zat dia. Kalau kudrat duk suku, boleh tak kita kata yang kuasa? Tak boleh kata yang kuasa. Nah, bila tak boleh kata yang kuasa, tak boleh buat perkara apa lah, nak buat langit bumi tak boleh. Antara tu yang sifat maknawiyah tu. Sebab itulah dia kata, iaitu nama-nama bagi ada sifat makna. Ada sifat makna dengan zat Tuhan. Sifat makna duduk di zat dia. Bila samuk duduk di zat dia, bolehlah dia dengar. Basar duduk di zat dia, bolehlah dia lihat. Kalau duduk di zat dia, boleh dia berkecek, dia berkata dengan siapa-siapa yang dia nak berkata-kata. Tengok Tuhan besar berkecek dengan Nabi Musa. Tuhan besar berkecek dengan Nabi kita atas langit. Malam Mi'raj. Itu dia. Itu dia panggil sifat maknawiyah. Itu di atas satu kaum. Atas satu kaum lagi dan bereke. Ya kira kau tu. Gapo dia sifat maknawiyah tu? Kena kepada diri berekenyo sifat makni dengan zat. Kena kepada diri bereke. Diri sifat makni duk bereke di zat. Hak sani kata diri ada. Sikit ya. Hak sani diri ada sifat makni di zat. Hak kata diri ada sifat makni di zat tu dia panggil amrun iktibari. Hak kata kena kepada diri bereke sifat makni di zat, hak tu kena dak hal. Hak dia panggil hal maknawiyah dia lah dah. Bereke. Dia kata berekenyo sifat makni dengan zat Tuhan. Hak kata bereke. Kita bawa kau ni. Bereke ada kita bawa hak tu lah. Kita nanti surah semula hak tu. Bereke. Kita buku. Bereke. Ada sifat makni dan berekenya dengan zat Tuhan. Hak ni dikatakan amrun iktibari. Umur iktibariyah. Benda kira-kira saja. Iaitu perkara yang dikira-kira jiwa. Bukan ada tak suka lurus bulat pek tu ya. Ni ya kaya asyik dah. Dan kata setengah ulama kena kepada pereke. Pereke dan pelekat sifat makni dengan zat. Dikatakan ahwal. Maka ini dia panggil sifat maknawiyah tu ialah kena ada hal. Iaitu perkara gapo dia ahwal. Ahwal jamak daripada hal. Iaitu perkara yang antara ada dan tiada. Hal ni benda yang menengahi di antara ada dengan tak ada. Nak kata ada tak boleh hal. Nak kata tak ada pun tak boleh. Tak turun siapa tangga tak ada, tak naik siapa tangga ada. Tu hal. Dan tiada. Perkara antara ada dan tiada. Iaitulah kaunuhu ta'ala. Sifat maknawiyah. Iaitulah kaunuhu ta'ala qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Mana sifat maknawiyah? Betul kaunuhu tu, betul keadaan tu. Keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Dan kaunuhu muridan, keadaannya Allah Ta'ala yang menghendaki. Dan kaunuhu aliman, dan keadaannya Allah Ta'ala aliman yang mengetahui. Dan kaunuhu hayyan, dan kaunuhu ada keadaannya Allah Ta'ala hayyan yang hidup. Dan kaunuhu sami'an, dan keadaannya Allah Ta'ala yang mendengar. Dan kaunuhu basiran, keadaannya Allah Ta'ala yang melihat. Dan kaunuhu mutakalliman, dan keadaannya Allah Ta'ala mutakalliman yang berkata-kata. Itu lah sifat maknawiyah. Hak kata kena kepada pereke tu ialah nama bagi satu benda. Juru duk pelekat. Kena kata gitu. Nama bagi satu benda juru duk pelekat sifat makni di zat.
Maka benda hak duk pelekat sifat ma'ani di zat Tuhan tu, nak kata tak ada, tak boleh. Buat apa tak boleh kata tak ada? Kalau kita kata benda tu tak ada betul-betul, tak lekat. Itu tak ada. Nak kata ada pun tak boleh benda tu. Buat apa tak boleh kata ada? Kalau kita kata benda hak duk pelekat sifat ma'ani di zat tu ada betul-betul, berlapik dia kata. Jadi berlapik pula ada sifat ma'ani dengan zat tu. Sebab itulah nak kata benda tu pelekat tu. Nak kata tak ada pun tak boleh, nak kata ada pun tak boleh. Tu dia panggil hal. Hal. Amrun iktibari tak ada betul-betul. Cuba bulak pek. Hal ni nak kata tak ada tak boleh, nak kata ada tak boleh. Jadi ada juga benda lagu tu. Sahabat itulah benda-benda ni dia bagi tubik berapa? Dia bagi tubik kepada 4. Benda maujud. Apa benda maujud? Benda ada betul-betul. Kita jamu pun boleh tengok pun nampak dengar pun bumi. Yang kedua benda makdum. Apa benda makdum? Benda tak ada betul-betul. Benda tak ada betul-betul. Tak ada betul-betul. Reti pun tak dia tu. Tak ada betul-betul. Yang kedua benda amrun iktibar. Tak ada juga tapi sungguh. Hak tadi tak ada, tak sungguh. Sepuluh lemah Tuhan tu. Benda mustahil tu. Tak ada betul-betul. Lemah Tuhan tak ada. Buta Tuhan tu tak ada. Tuli Tuhan tu tak ada. Sungguh tak? Tak sungguh. Amrun iktibari tak ada juga tapi sungguh. Kepek tiada dah tak ada, sungguh dah. Sungguh. Bulat hanya dah dah. Tak ada, sungguh dah. Sungguh tapi hanya bulat. Yang keempat benda hal. Tu benda hal. Apa benda hal? Benda yang menyinari antara ada dengan tak ada. Nampak ni. Benda-benda yang tubik pak. Maujud, makdum, amrun iktibari, benda hal. Tak ada, yang kelima tak ada. Yang kelima tak ada. Kalau gitu di atas kamu hak kata sifat maknawiyah ni kena ada hal, yang ni kena pada diri pelekat. Diri duk pelekat sifat makni di zat. Diri duk pelekat sifat kudrat di zat. Maka satu perkara yang juga duk pelekat sifat makni di zat tu, kalau tak ada betul-betul benda tu, jadi tak lekat, jadi sengai pula sifat makni dengan zat, apa kudrat dengan zat tu. Kalaulah benda tu ada betul-betul, jadi berlapik pula dah sifat makni dengan zat tu. Tu dia. Tu ya kilah tubik dua kaum. Namo bagi ada sifat makni di zat. Namo bagi satu perkara yang juru duk pelekat sifat makni di zat. Dua kaum. Hak kata nama bagi ada sifat makni di zat, amrun iktibari. Namo bagi satu perkara juru duk pelekat sifat makni di zat, hal. Nanti kita. Seorang tu pakai baju. Abdullah yang berbaju. Baju satu benda. Satu benda. Kalau baju duk suku pada Abdullah, orang panggil dak Abdullah yang berbaju. Tak. Baju duk sakut dinding. Abdullah tak pakai baju. Dia tak panggil Abdullah tu yang berbaju. Dia tak panggil Abdullah ni tak pakai baju, duk panggil duk telanjang situ lah. Abdullah yang berbaju, keadaan Abdullah saat ni yang berbaju, Aceh kata baju saat ni duk dia. Bila ada baju duk dia, dia panggil Abdullah saat ni tu yang pakai baju. Baju satu benda.
Yang berbaju satu pengertian kita reti suku. Abdullah kita reti suku, tuai hak pakai baju tu kita reti suku. Dia pakai baju kita reti suku. Diri baju tu kita reti suku. Tu dia. Bila baju duk dia, bolehlah kita kata keadaan Abdullah ni yang berbaju. Dia pakai baju. Keadaan lado yang pedah. Bila pedah duduk dia. Keadaan garam ni yang masing. Kalau masing duduk dia. Kalau puak duduk suku-suku, dia tak panggil garam ni yang masing. Dia tak panggil lado ni yang pedah. Tu dia. Ini keadaan Allah Ta'ala yang kuasa. Dia lah tu. Keadaan Allah Ta'ala yang melahap. Keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Keadaan Allah Ta'ala ni yang mendengar. Keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Dengan sahabat, sifat ma'ani ni ada duk di zat dia. Kalau duk suku-suku, tak jadi kerja gapo. Mana? Nak kata Tuhan tu yang dengar tak boleh. Tuhan yang melahap tak boleh. Tuhan yang berkata-kata tak boleh. Pak, jadi Tuhan bedah apa? Tu dia. Tak jadi kerja apa sekarang. Ni ulama kira. Tak tengok ulama kira. Kira nak uji kitab anak. Kira nak uji kitab anak mikir. Maka cukuplah 20 sifat yang wajib kita ketahui. Kau sakut paut dengan Allah. Dan iktikad wajib kita tahu dan iktikad. Tahu dan iktikad. Tahu saja tak jadi. Sekadar tahu saja, tak ada pegang dalam perut, tak ada jadi pedah pun. Pekak ya dengar hak di sana ada banggebok ni. Pekak ngedai motor je, tahu saja. Tak asak masuk di dalam hati. Iktikad tu maknanya tahu serta iktikad di dalam perut kita wifjat, pegang. Pegang. Tahu iktikad dengan jalan tafsir. Ini satu. Kena tahu so 20 sifat ni. Dengan tafsir. Satu kata ijma tu. Ni? Pada kata ijma tu sah tak? Tak sah. Kata sah tu ijma tu kira dalil. kira dalil. Kau ni so. So kita tahu so wujud, ide, bapa, muka lapuh dengan sampai 20 sifat tu. So tahu so. Kalau suruh tahu Allah bersifat 20 sifat. 20 sifat hak wajib, 20 sifat mustahil harus satu. Tak mada pergi lagu tu. Hak kata mada ijma tanya kira dalil ijma nak. Dia tak nak lepas daripada mukallid. Lepas itu ke? Dia kira hak tu je. Pasal wajib kita tahu wajib iktikad ni kena so. Ada pemaknawiyah hak di atas kaum Asy'ari, dia kata padanya ijma. Hak 7 maknawiyah tu pada tahu dengan ijma mana? Tahu kata 7 sifat saat ni tu ada di zat Allah. Sudah. Tak ada kena bilas so. Tapi Maturidi kata tak boleh. Takut sesat. Kena bilas so. Ijma juga hanya sampai tu 20. 20 sifat. Hak Maturidi. Hak Asy'ari 13 sifat. Hak wajib kita ngaji. Hak dia hak kuat kali kira dalil. Hak Asy'ari. Tu hak kuat. Tapi tidak masyhur. Tak ada. Orang kecek pergi carilah kapur mana-mana. Tak ada mengaji sifat 13 dia. Tak ada. Tu dia mahu duduk mengajar sifat 20 tu. Tak ada hak kecek kata dia mahu duduk mengajar sifat 13. Tak ada. Dia hak mak tamat hak wajib mengaji 13. Hak jalan tafsir hak mengaji 13, wajib mengaji 13 dengan jalan tafsir tu. Hak tu hak mak tamat di sisi Asy'ari. Maturidi kata kena mengaji 20. Hak tu dhaif. Tapi hak dia masyhur.
Buat apa masyhur? Ha? Duduk dalam mulut orang belaka tu 20 sifat. Sifat 20, sifat 20, sifat 20. Ha tu kata masyhur dia. Tak ada hak kata sifat 13 tak ada. Orang sebut dia. Dia dak kira nasbah dalil tapi dia masyhur. Sampai semua orang reti terkenal dengan kata sifat 20. Tak terkenal dengan kata sifat 13. Tu dengan jalan tafsir. Ini curai satu. Itu tafsir. Maka jadi 40 dengan mustahil lawenyo lawe 20 hak wajib. Jadi 40. Hak wajib 20, hak mustahil, hak barang hak tentu dak sama sekali tak Allah. Kalau sungguh muka ni bau. Hak mustahil. Jadi 40. Ada kata kau yang kuat. Kau hak tamak. Perkataan yang kuat nasbah dalil bahawa sonyu. Tak rojak. Sifat maknawiyah ini wajib kita ketahui dan i'tiqad dengan jalan ijma' jiwa. Tu hak Asy'ari. Di sisi kaum Asy'ari. Ni. Wallahu a'lam ya. Di sisi Maturidi, kena mengaji, supur dengan mengaji sifat makni juga maknawiyah ni pun. Kena tahu so dengan jalan tafsir. Habis. Ada lagi wajib kita ketahui dan i'tiqad. Habislah kat ni. Kata harus Tuhan buat dan mengadu akan apa-apa mungkin atau tidak buat dan tidak mengadu kan dia ke apa-apa mungkin. Bukanlah mesti dia kena buat atau mesti kena tinggal buat. Dengan sahabat kita fikir, kalau mesti dia kena buat, tentulah mungkin ini sedia adanya. Dan jika mesti kena tinggal, yani tinggal buat, maka tentu mustahil ada mungkin ini. Maka bahawa dua-dua mudah. Bunyi. Dia kecek mudah. Tapi nak erti tu payah sikit. Dan lagi wajib. Jadi wajib syarat. Nasbah undai-undai Allah Ta'ala hak turun daripada langit teke di atas kita. Orang Islam hak mukallaf ni. Teke suruh ambil tahu. Dan i'tiqad. Tahu dan i'tiqad. Pas nak tahu mana kalau tak mengaji, wajib mengaji. Tu wajib syarat. Wajib syarat. Ya Tuhan sudah buat undai-undai hak tetap mari dah wajib kena mengaji. Ngaji wit tahu. Wirti. Lagi pula i'tiqad tambah di dalam perut. Dia kejap kata harus Tuhan buat mungkin. Tuhan buat langit bumi ni harus saja. Bukan atas jalan tekan. Dah mengado buat, dah mengadokan apa-apa mungkin. Atau tidak buat. Mungkin makhluk alam hak pula lah kata ke lah. Apa-apa benda baru ni, apa-apa makhluk ni, apa-apa alam ni kata lah. Hak pula. Jadi Tuhan buat langit bumi. Tu. Hak mudah lah. Tuhan buat makhluk ni, Tuhan buat langit bumi ni atas jalan harus. Tuhan kerja atas jalan harus. Tuhan buat ni atas jalan harus saja. Ni Tuhan hak kerja atas jalan harus. Ada pemakhluk nak kata kerja atas jalan harus tak boleh. Raja tu tak boleh kata kerja jalan harus. Mana? Raja. Kalau kita kata raja tu nak makan pun tak apa. Tak mau makan pun tak apa, boleh tak kata itu. Segala-gala gerak ni hak tu baik daripada raja. Semua kata dia raja pun lepas daripada segala-gala makhluk ni kita kata. Nasbah hak makhluk ni, raja. Apa cakap lah, cakap je saat ni ikut dia.
Nak buat gapa-gapa boleh. Apa kali dia nak berak, dia nak boleh dah. Mesti dia kena berak. Kalau dia lapar, mesti dia kena makan. Dia nak wui, kita kata nak wui jadi aman damai. Negeri mesti dia kena buat undang-undang. Nak kata ikut dia tak boleh. Ada pun Tuhan bukan lagu tu. Tuhan ni ikut dia. Dia kerja tak jalan ikut dia. Langit bumi ni dia nak buat apa tak apa, tak mau buat tak apa. Tu dia. Dia nak buat tak apa, tak mau buat tak apa. Tak ada pegalai kok mana-mana. Tak ada perik kata mesti mu kena buat Tuhan. Mesti mu kena tak buat Tuhan dah. Ni dia panggil harus. Orang kerja atas jalan harus. Orang panggil atas jalan kena. Ni kata menentu buat dengan tak buat muka itu harus saja. Harus saja. Tu dia panggil satu akidah hak kita kena pegang lagu tu. Tuhan buat langit bumi itu tidak atas jalan tekek. Tuhan buat langit bumi atas jalan ikut dia. Dia nak buat tak apa, tak ada tegalai ke mana. Dia tak mau buat tak apa, tak ada tegalai ke mana. Tu dia. Bukan kata kalau Tuhan tak buat makhluk ni kesik dia. Dah. Tuhan buat makhluk kerana dia nak beramal dengan makhluk. Kalau dia tak buat, mesti Tuhan kena buat makhluk kerana dia nak beramal dengan makhluk. Kalau dia tak buat makhluk kesik ada serai. Kesik. Dah. Ada makhluk dengan tak ada makhluk serupa. Bukan dia pasal kena beramal dengan makhluk ni tak, dia pasal lain-lain. Dia pasal lain-lain. Tuhan pasal dia bukan pasal arak jiran. Bukan pasal benda berupa, benda bertokoh dengan kita ni. Makhluk ni benda pasal arak jiran. Pas dua tu dia tak, dia nak bergaul pergi mari tak boleh, benda lain-lain. Bukan pasal kata kena hak ni, kalau tak ada hak ni hendak si. Dah. Supaya ada dengan tak ada tu supaya Tuhan. Tu dia buat dalam hati dia buat juga atas jalan ikut dia. Kerja atas jalan ikut dia. Dia nak buat apa tak apa, tak mau buat apa tak apa. Tak ada terik kata mau kena buat, tak ada terik dengan kata mesti kena tak buat. Dah. Kok dia tak buat banyak lagi makhluk. Banyak lagi makhluk. Kalau dia buat nak tahu banyak mana dah. Kok tak buat banyak lagi. Tengok. Kok duk timbul sekarang. Tu dia. Kereta berapa ratus rung lagi halik belakang tak ada buat lagi. Sekat kita ingat hari tu ambil sekat lepas tu set. Air susu. Lepas tu duk timbul mari pula tu di mic tu apa bahasa di mic pula dah. Tu tengok tu kau timbul. Kau hewat belaka tu. Bila lalu kau tanya Jepun ya. Bila lalu kau tanya Jepun pergi pindah jadi kereta room tu jadi room ni. Padahal ambil besi hak tu hai belaka. Ambil getah hak tu hai belaka, ambil kayu tu hai belaka, ambil plastik hak tu hai belaka buat. Tu hewat siap dah. Ambil minyak hak tu hai belaka ya buat. Buatlah kereta begitu. Ada sambang sangat. Ni tak bakar minyak lagi tak kereta. Dia panas. Lagi tu nak yak lemah. Tu nak yak atas Jepun buat atas jalan rambu-rambu saja. Yang benar ada syak dah tu hewat atas muka bumi ni. Tu hak lek belakang pula saat ni rung anak cucu cicit kita isak berapa rung lagi hak tak timbul lagi. Tu nak tak banyak lagi makhluk hak dia tak ada buat. Hak dia tak ada buat tu banyak lagi. Dia nak buat apa tak apa, tak mau buat apa tak apa. Tu kata wajib kita tahu dan etika kata harus Tuhan buat dan harus Tuhan mengada, harus buat, harus mengada akan apa-apa mungkin. Ini makhluk ini. Atau tidak buat dan tidak mengadakan dia. Anak orang mana tak ada buat lagi. Besok anak orang mana? Kampung mana? Anak orang mana? Orang mana beranak? Kampung mana?
Dia beranak dia tak panggil mano. Gapo dia mano? Nama bagi tak ada anak. Tu mano. Lepas tu orang tu mano pergi beranak, tak mano. Tak mano dia beranak. Nah, kalau kita anak orang mano ya tak ada wak gitu. Tak ada wak. Anak orang mano tu boleh panggil tak makhluk. Tak lagi, tak ada wak lagi. Anak orang mano ya panggil benda adami. Di orang tu. Di orang tak beranak dia panggil adami. Di orang tu anak orang mano. Pas diri anak dia panggil wujudi. Benda bahasa ada. Tengok anak orang ramai ada. Dia orang itu ada mayun. Tak ada. Nama bagi tak ada anak. Orang ada. Diri anak tu benda bahasa wujudi. Benda bahasa ada. Sebab apa? Pesek orang. Benda bahasa ada. Tapi tak ada dia orang tu. Dia panggil Adam. Adanya sahabat kita fikir. Sahabat tembuh kita kata harus saja Tuhan buat. Kalau mesti dia kena buat. Kalau mesti Tuhan kena buat langit bumi. Mesti Tuhan kena buat langit bumi. Tentulah mukai itu sedia adanya. Dia wajib buat, mukai jadi sedia orang. Dia wajib buat. Bila wajib, apa dia benda wajib? Benda wajib tu kodeng ke baru? Benda wajib, benda kodeng. Dia wajib buat, jadi wajib akal lah di sini. Dia wajib buat, wajib Tuhan buat mukai, wajib Tuhan buat langit bumi. Tentulah mukai itu, langit bumi itu sedia adanya. Tak kena buat, ada sedia ada. Dia sedia ada, tak kena buat. Benda wajib. Tiap-tiap benda wajib mesti ada yang lalu kau tak ada dulu. Ada dia tak lalu kau tak ada dulu apa? Ada tak lalu kau tak ada dulu kena buat pi mana hak Tuhan buat dia ada, tak ada pernah buat. Tu kata tentulah muka itu sedia adanya. Kodeng kalau wajib buat. Dan jika mesti kena tinggal buat. Yani tak buat. Maka tentu mustahil ada muka ini. Tentulah muka ini ada, muka ini mustahil. Yang ni tak ada. Tak ada muka ini kita terima tak? Tak terima. Maka bahau duanya. Kata muka ini sedia. Bahau. Kata muka ini tak ada. Bahau. Tak ada kan duduk apa yang kita hari-hari ni. Duk berpapai bobak-bobak ni. Tengok nampak ni. Tak ada mana. Dia kata ada. Dia kata kalau lah wajib buat tembus kat muka ini dia kalau. Kalau mustahil buat tembus kat muka ini tak ada. Sebab itulah harus buat saja. Kalau gitu kejaklah kata harus jiwa Tuhan buat muka ini. Tahu tidak buat. Dan apabila kita kejak kata begitu, kata Tuhan kerja atas jalan harus tu, buat dengan tak buat tu, maka kejak pula kata bukan tidak harus. Lagu mana bukan tidak harus? Dengan bawa wajib buat atau mustahil buat. Dah. Wallahu a'lam. Ni kata Tuhan buat sana atas jalan harus. Atas jalan ikut dia. Dia nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Bila Tuhan bersifat dengan ikut dia, nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa, lek benda ni. Nak ada pun tak ada, nak ada pun tak apa, tak mau ada pun tak apa. Lek benda ni. Habis. Maka cukup 41 yang bergantung dan bersakut paut dengan Tuhan. 41 lah. Tak wajib 20, tak mustahil 20, 40 harus 1. Jadi 41. Maka 41 ni dia catung.
Gi kandung. Di dalam makna kata la ilaha illallah. Yalah dah tu. Bila kita sebut kata la ilaha illallah, tak ada dah weh Tuhan hak kita sembah. Kena dengan Tuhan senoti. Illallah. Malaikat Allah tu. Allah hak mana? Allah hak kita mengaji ni. Hak wajib. 20 sifat. Mustahidak dah dia 20 sifat. Hak harus satu. Duduk situ belaka. Masuk situ belaka. Masuk dalam makna bagi kata la ilaha illallah. Di kita tak ada syakah pun. Masuk dalam. Dia kata terkandung di dalam makna bagi kata la ilaha illallah. 41 akidah. Dia panggil apa makna mengandung yang ni terhambat reti. Terhambat reti di situ. Bila sebut kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan malaikat Allah. Yang ni Allah jiwa Tuhan, Allah saja Tuhan, Allah seorang Tuhan, tak semati. Maka reti di situ 20 sifat hak wajib. Reti di situ pula tidak 20 sifat mustahil. Reti di situ pula harus satu. Tu jalan masuk dia panggil. Jalan tadamu. Masuk dengan makna terhambat reti. Di dalam makna. Makna bagi kata la ilaha illallah. 41. Ada pun yang bersangkut paut dengan Rasul itu 9 perkara jiwa yang wajib kita ketahui. 4 perkara yang mesti. 4 perkara. 4 perkara yang mesti senoti dan sungguh tak terima tidak sekali-kali, iaitu siddiq. Sekat tu dulu. Ada pun yang bersangkut paut dengan Rasul itu 9 perkara. Wallah. Hak ni mana ni?